Hello dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Mastuti dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Novena Naenggong dan nombor metrik saya adalah 72938 dan ahli kumpulan saya adalah Roni Ngadan, Weren anak Belayong, Evangeline Jaya, Sandra anak Franklin dan Siti Nur Ashikin binti Jafardi. Kajian kami bertajuk Isu Buli di Media Sosial. Di sini, saya akan menerangkan tentang pengenalan terhadap tajuk kajian kami iaitu isu buli di media sosial. Seperti kita tahu sekarang, manusia sangat bergantung terhadap penggunaan media sosial sebagai platform utama untuk berkomunikasi antara satu sama lain, seperti WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, dan banyak lagi media sosial yang telah diinovasi. Tambahan pula, di musim pandemik ini, aktiviti secara bersemuka adalah sangat terhad dan manusia banyak menghabiskan masa dengan melayari internet maupun menggunakan media sosial mereka. Tidak dinafikan, media sosial banyak membawa kepada keseronokan terhadap penggunanya. Namun demikian, jika disalahgunakan, media sosial ini boleh menyumbang kepada isu buli cyber. Buli cyber merupakan satu amalan komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau memunggut mangsa melalui perkataan yang negatif, penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej si mangsa. Buli cyber merupakan satu masalah global yang memberi kesan negatif terutamanya dalam kalangan remaja yang merupakan pengguna media sosial utama. Buli cyber sama seperti buli fizikal namun berlangsung dalam talian. Pembuli berkemungkinan dikenali dan boleh jadi mereka yang tidak diketahui identitinya. Buli cyber adalah masalah yang serius di Malaysia, terutamanya di dalam golongan muda, dan masalah ini perlu ditangani dengan lebih serius dan penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk membincangkan falsafah apakah yang terlibat secara langsung di dalam kajian kami ini, dan falsafah yang dikenal pasti terlibat secara langsung di dalam kajian kami ini merupakan falsafah teknologi. Sekian daripada saya dan saya akan mempersilakan pembentang yang seterusnya untuk membentangkan bahagian mereka. Teknologi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia pada zaman yang serba moden ini. Hari ini, sukar untuk kita bayangkan jika tiada kereta, komputer atau komputer riba ataupun alatan yang lebih penting pada masa kini iaitu telefon pintar. Dengan perkembangan teknologi pada masa kini, kehidupan menjadi lebih senang serta hubungan komunikasi juga menjadi semakin lancar biarpun berbeza negara ataupun benua. Secara umumnya, disiplin seperti falsafah teknologi terlibat dalam kajian sifat, ciri-ciri dan spesifik pengetahuan teknikal serta sejarah perkembangan evolusi cara-cara teknikal. Boleh kita simpulkan bahawa apa-apa alatan yang memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan seharian mereka adalah ditakrifkan sebagai teknologi. Definisi falsafah teknologi adalah tidak tetap seiring dengan pemikiran manusia. Kesimpulannya, jika pemikiran manusia menjadi semakin bijak, maka teknologi juga akan menjadi semakin maju dan canggih. Isu buli cyber tidak asing lagi dan sering berlaku pada masa kini. Antara isu buli cyber yang sering berlaku iaitu yang pertama adalah mesej yang mengganggu dan mengancam orang lain. Yang kedua iaitu menyalahgunakan kata laluan atau nama skrin orang lain atau lebih kepada menyamar sebagai orang lain. Yang ketiga iaitu memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain. Yang keempat iaitu memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh, contohnya seperti sexting iaitu tindakan menghantar gambar, mesej atau video berunsurkan seksual menggunakan telefon bimbit. Yang terakhir iaitu memulaukan individu tertentu daripada sesuatu kumpulan internet dengan sengaja. Sekian, terima kasih. Kesan buli cyber terbahagi kepada dua iaitu kesan psikologikal dan kesan fizikal. Untuk kesan psikologikal, mangsa buli akan mengalami kemurungan. Emosi mereka akan terganggu dan mereka menjadi sangat sensitif.
Hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan mereka mengalami depresi. Depresi akan menyebabkan mereka seringkali berfikiran negatif dan mereka akan menghindari diri daripada bergaul dengan orang lain. Seterusnya akan timbul perasaan ingin bunuh diri dalam kalangan mangsa buli. Untuk kesan fizikal, mangsa yang kemurungan dan depresi akan cenderung untuk mencederakan diri seperti melukakan tangan dengan alatan yang tajam. Seterusnya, kesihatan mangsa akan terjejas. Selera makan si mangsa akan terjejas di mana mangsa akan mengalami sakit perut yang akhirnya menyebabkan kanser perut. Mangsa juga akan mengalami masalah tidur yang menyebabkan insomnia dan badan mangsa akan menjadi lemah dan kurang cergas. 2 langkah bagi mengatasi isu buli di media sosial. Yang pertama ialah memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi pada setiap institusi di Malaysia khususnya. Hampir setiap golongan masyarakat mempunyai gadget atau telefon pintar sebagai kegunaan harian. Tetapi etika dan cara penggunaan tidak dididik dengan betul. Justru institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan dalam membentuk generasi yang berilmu dan mampu menjadi pengubah masyarakat. Langkah yang kedua iaitu memberikan kesedaran melalui kempen dan iklan. Memberikan kesedaran kepada masyarakat akan ancaman sebenar jenayah cyber yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Kempen melalui iklan di media cetak maupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat, terutamanya yang mempunyai pengetahuan yang cetek akan penggunaan teknologi hari ini. Pelbagai taktik yang licik digunakan penjenayah cyber untuk memerangkap mangsa. Oleh itu, pengasimilasi dalam iklan dan kempen yang dijalankan adalah perlu supaya masyarakat betul-betul memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi di telefon pintar masing-masing. Kesimpulan, bahasa dan etika yang betul memainkan peranan penting dalam amalan berkomunikasi dalam talian. Penggunaan bahasa dan etika yang salah bukan sahaja mempengaruhi emosi seseorang mangsa, tetapi juga boleh memberi kesan yang lebih buruk seperti hilang keyakinan diri, kemurungan, cenderung untuk mencederakan diri sendiri, kesihatan terjejas dan banyak lagi akibat buruk. Langkah-langkah efektif harus diambil oleh pihak berwajib agar kesedaran terhadap amalan dan kesan negatif buli cyber dapat diterapkan di dalam minda masyarakat, terutamanya golongan muda yang merasa selesa menggunakan perkataan-perkataan kesat semasa berinteraksi di media sosial tanpa menyedari bahawa perbuatan mereka ini mungkin memberi kesan yang sangat buruk kepada orang lain. Kesedaran awal adalah penting supaya gejala negatif ini dapat dibendung, seterusnya dihentikan dan tidak berulang di masa akan datang. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.